pun sempurna. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala beri kita kesihatan. Syukur pada Allah. Sihat ni tuan-tuan, walaupun kita duit banyak, tapi tak boleh kita beli kesihatan. Baru dapat 700, barulah bantuan bagi. Walaupun dapat duit tuan-tuan, tak boleh nak beli kesihatan. Sebab sihat itu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Begitu juga nikmat yang kedua pada malam ini, Allah Ta'ala beri kita kelapangan. Ada orang tuan-tuan, dia sihat malam ni, tapi dia tak ada kelapangan. Dia nak hadir, tapi tuan-tuan, apakan daya, dia sibuk ketika ini. Syukur pada Allah Ta'ala, bukan saja pada malam ini kita sihat, tetapi nikmat yang kedua, Allah Ta'ala beri kita kesihatan. Syukur pada Allah. Dan tajuk kuliah maghrib saya pada malam ini, tajuk dia perjalanan menuju kampung akhirat. Perjalanan menuju kampung akhirat. Sebenarnya kita ni tuan-tuan telah pun menempuh beberapa perjalanan, yang mana asal kita daripada tanah. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta kita, lalu kita duduk satu tempat, nama dia alam roh. Itu peringkat awal. Daripada alam roh kita berpindah ke alam perut. Tanda bukti bahawa kita ni pernah duduk dalam perut mak. Balik ke tuan-tuan, nak tengok bukti dia, ketua selok perut, ada tanda nama dia pusat. Dan tanda ni sengaja Allah Ta'ala tak hilangkan. Isilah, kita isi minyak bubuk dekat perut, tak hilang. Ambil minyak UI, letak dalam pusat tu betul, tak hilang. Ambil pula makjun, telan, betul, tak hilang. Ambil pula daun pisang, layar atas api, balut keliling perut, tak hilang. Kenapa? Sengaja Allah Ta'ala tekan. Nak bagi ingatan kepada kita bahawa dahulu kita duduk di alam perut. Selepas alam perut, Allah Ta'ala tuan-tuan keluarkan kita daripada perut. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita berada di alam dunia. Kita perhati-perhati, ada dah yang umur dia mencicah 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Maknanya tuan-tuan, perjalanan kita ni masih lagi jauh. Daripada alam dunia, kita akan pula berjalan, berpindah ke satu alam lagi, nama dia alam barzakh. Bila sebut perjalanan, sebenarnya tuan-tuan, kita ni bersama-sama berjalan menuju kampung akhirat. Bersama-sama. Saya yang duduk di depan tuan-tuan, dan tuan-tuan yang duduk di bawah, kita ni sebenarnya sama-sama berjalan menuju kampung akhirat. Sama-sama. Bila sebut berjalan, dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita sering melakukan perjalanan. Pergi daripada satu kota ke satu kota. Ada orang berangan-angan bulan 3 ni nak pergi Kajang, jalan. Tak pergi Kajang awak batin, InsyaAllah nak tengok juga benda berlaku dekat Kajang. Maknanya dia berjalan tuan-tuan, daripada satu bandar ke satu bandar. Daripada Kuantan ni turun tuan-tuan, sampai ke Gombak, masuk KL, hari sampai ke Kajang. Ada orang berjalan menaiki kenderaan. Ada orang tuan-tuan melakukan perjalanan, dia tak suka naik kenderaan, dia suka naik apa? Kapal laut, membelah lautan, juga dia panggil perjalanan. Ada orang dia tak suka naik kapal laut, dia suka naik kapal terbang, membelah awan. Daripada satu negara ke satu negara. Ingatan kita tuan-tuan, bila mana kita melakukan perjalanan, pasti ada keinginan untuk kembali ke tempat lahir kita. Contoh, kita asal Cemomo, asal punya jauh, ya? Asal kita Cemomo. Tapi bila mana tuan-tuan kita dah pergi, ya, menetap di Kuantan ni, pasti kita ada keinginan nak balik semula ke tempat asal kita. Begitulah Allah Ta'ala rakamkan tuan-tuan cerita berkaitan dengan manusia. Bila mana tuan-tuan dia dah sampai satu tempat namanya alam barzakh. Sampai dia nak minta dengan Allah, ya Allah,
kembalikanlah aku ini balik ya Allah. Ke mana? Ke bumi. Perjalanan dia tuan-tuan dah sampai dah ke sana, alam barzakh. Dia minta pada Allah, irji'uni ya Allah, kembalikanlah aku balik ya Allah ke bumi, kata dia. Minta. Tapi Allah Ta'ala tuan-tuan tak beri. Kenapa? Sebagaimana kata Allah, wa min waraihim barzakh. Dah sampai ke alam sana, tak lepas dah. Kenapa? Sebab di belakang mereka ada barzakh. Apa itu barzakh? Bintingan. Ada binting. Ya. Ibarat kata ulama, ibu tuan-tuan, dia menyusukan air susu, menyusukan baby dengan susu dia. Lepas dia menyusu tuan-tuan, air susu tu menitik, nitik. Dia nak ambil air susu tu masuk balik dalam geranduk susu dia, tak boleh. Begitulah kita. Bila mana tuan-tuan kita melangkah ke alam barzakh, nak kembali semula ke alam dunia, no chance for you. Tak ada. Tak ada harapan. Yang inilah tuan-tuan yang menyebabkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kenal tak Abu Hurairah? Siapa tak kenal amalan ni, buat-buat kenal. Abu Hurairah. Tak kenal ya? Pasal Syanda kenal? Kenal. Abu Hurairah, tuan-tuan. Ya, Abu Hurairah ni tuan-tuan, bila mana Nabi SAW cerita tentang kematian, dia teresak-esak menangis. Bukan saja Abu Hurairah, ada seorang lagi sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni juga tuan-tuan, dia antara sahabat Nabi yang kerap kali menangis. Sehingga kan kata ulama, ya, ni dekat mata Sayyidina Umar ni ada alu, terbentuk alu. Kerana apa? Kuat dia menangis. Balik kita tengok isteri kita, ada nampak sini? Tak ada. Orang perempuan ni lagi tak suka kedap-kedap beralu-alu, tak suka. Dia ambil mentimur, berat alu-alu, letak dekat mata. Itu yang mentimur kat tubuh semua tu, kita nak buat acau, letak kat mata. Nak bagi hilang kerut, nak bagi hilang kedut-kedut. Tapi yang berlaku kepada Sayyidina Umar, dia ni tuan-tuan antara sahabat Nabi yang suka menangis, sehingga terbentuk alu macam longkang begitu. Ya, dalam bahasa Arab sebut turba. Ya, bukan turba, tir'ah. Tir'ah. Ya, macam alu begitu. Begitu yang berlaku kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, bila mana Nabi SAW cerita tentang kematian, dia teresak-esak menangis. Lalu sahabat-sahabat dia bertanya. Bila tanya, kata Abu Hurairah, ahini, kata dia, aduhai. Dia mengeluh, aduhai. Kenapa dia sebut aduhai? Bila sahabat-sahabat dia tanya, kenapa ya Abi Hurairah? Lalu dia berjawab, kata dia, min bu'dis safar, kerana masih jauh perjalanan aku ini. Wa qillati zad, kata dia, dan sedikit bekalan yang aku bakal nak bawa, sikit saja. Menyebabkan Abu Hurairah teresak-esak menangis. Kan kita kalau nak berjalan, kita bawa bekal, paling kurang kita bawa air. Ataupun isteri tanya kita, abang, duit tu ada 200, dia leha tengok dalam pos abang tadi, cukup ke tidak? Nak isi minyak lagi, nak bayar betul lagi. Kita pun jawab, jangan bimbang, ni kad kredit ada. Kita jawab, ada juga tu bekalan. Begitulah yang berlaku kepada Abu Hurairah. Dia mengeluh, kenapa? Sebab kata dia, jauhnya perjalanan aku ini, kata dia, dan sikitnya amalan yang bakal aku nak bawa. Ya? Bila sebut tentang kematian, kadang-kadang kita cuba mengelak. Mustahil aku mati malam ini. Ada orang cuba mengelak. Sebenarnya tuan-tuan, kematian itu kita tak tahu bila pula. Barangkali kita akan mulai perjalanan kita ke negeri akhirat pada malam ini. Barangkali malam ni tuan-tuan, kita mulai perjalanan kita ke negeri akhirat. Barangkali malam ni. Kalau tak malam ni tuan-tuan, pagi esok. Kalau tak pagi esok, petang esok. Ustaz, kawan saya mula semalam dah, dia berjalan. Kawan kita ada mula dah, dia mulai perjalanan hari semalam, tuan-tuan. Ya? Ada yang mulai perjalanan bulan lepas, sebelum banjir. Allahu Akbar. Kita ni tak tahu bila kita akan mulai perjalanan kita ke satu tempat, nama dia kampung akhirat.
Kalaulah kita mulai perjalanan kita ke kampung akhirat pada malam ini, tuan-tuan, persoalan yang perlu kita tanya, siapa yang akan temani kita? Isteri kita ke yang akan temani kita? Anak kita ke? Tumpat ke yang beri kita tilam baru ni? Dia ke? Muhasabah bersama. Kalaulah kita mulai perjalanan kita ke kampung akhirat pada malam ini, siapa yang akan temani kita? Allah. Dan Nabi SAW, tuan-tuan, dia telah beri jawapan. Siapa yang akan temani kita? Bila mana, tuan-tuan, roh itu dia bawa keluar, Nabi dah beri jawapan. Yang akan menemani kamu jika sekiranya kamu mulai perjalanan kamu ke kampung akhirat pada malam ini, kata Nabi, kalau malam ni gitu, yang menemani kamu ialah malaikat, tuan-tuan. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba-hamba yang beriman, kalau dia mati tu, dia tu orang yang beriman, hamba yang takut pada Allah. Iza kana fi iqbali minal akhirah, bila dia telah sampai ke pintu gerbang akhirat. Maknanya ada pintu gerbang, macam nak masuk Taman Pandan ni kan, dia ada pintu gerbang. Selamat datang ke Taman Pandan, ada. Nak masuk pula Taman Tas, ada pula selamat datang ke Taman Tas, ada pintu gerbang. Begitu bila mana kita nak masuk, tuan-tuan, ke negeri akhirat ni, Nabi kata bila mana dia nak pergi ke sana, ada pintu gerbang. Sampai saja pintu gerbang, wa in qita'in minad dunya, dan terputuslah hubungan dia dengan alam dunia, terputus. Bila terputus, siapakah yang akan temui dia? Ja'ahul malak, maka akan datang kepadanya malaikat menemaninya. Malaikat tu, apa malaikat tu buat? Fajalasa inda ra'sihi, malaikat itu akan duduk dekat kepalanya, duduk kat kepala ni. Yang selalu kita pakai songkok letak dekat kepala tu, malaikat tu. Ya, saya baru ni cikgu suku hari Jumaat baru ni. Ya, kami ni hari Jumaat, kalau cikgu-cikgu ni pakai baju Melayu sepasang. Hari tu cikgu suku ni pakai songkok tinggi. Hari Jumaat baru ni. Ya, ramai-ramai pergi. Adalah seorang kawan saya tegur, "Kamu cikgu suku tinggi betul songkok." Ini songkok GST, kata dia. GST. Saya tunggu GST dia pun. G kata dia geng, S songkok, T tinggi, GST geng songkok tinggi. Kata, oh itu. Ya, maknanya, tuan-tuan, yang akan temani kita esok malaikat, dia akan duduk dekat kepala kita ni. Kalau kita mulai perjalanan pada malam ini, malaikat tu duduk kat kepala, fayaqulu, lalu malaikat itu akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai ruh, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu, kata. Minta keluar. Keluar ke mana? Ila maghfirati minallah wa ridwan, kata malaikat. Keluarlah kamu menuju keampunan Allah dan keredaannya, minta keluar. Bila mana, tuan-tuan, malaikat tu, ya, dia perintah fatukhruju, maka roh itu dia keluar. Keluar dia kama yasilu fitrus siqah, keluar dia, kata Nabi, umpama air yang keluar daripada muncul cerit. Kalau kita ada cerit kan, orang panggil kendi. Kita ambil cerit tu, tuan, kita juga tuangkan di dalam gelas. Ibarat begitulah, air keluar daripada muncul cerit tu, jatuh masuk ke dalam gelas. Begitulah roh orang yang takut pada Allah. Kemudian apa berlaku? Wa tanzilul malaikatu minal jannah, maka akan datang malaikat-malaikat minal jannah, daripada syurga. Maknanya kalau kita mulai perjalanan ke kampung akhirat pada malam ni, malaikat temani kita, dan malaikat tu ramai-ramai turun daripada syurga. Bagaimana bentuk malaikat itu? Baydha'ul wujuh, kata Nabi, mukanya amat putih. Ya, kita rasa kita ni putih dah, rupanya malaikat tu amat putih. Ka'anna wujuhum asyams, wajah malaikat itu umpama cahaya matahari. Bunyi, tuan-tuan, ya, jernihnya, bersihnya, putihnya wajah para malaikat. Wa ma'ahum akfani min akfalin jannah, kata Nabi, dan bersama malaikat itu kain kafan yang datang daripada syurga. Wa yajlisu minhul matul basar, dan malaikat tu dia duduk dekat orang yang mati ni sejauh mata memandang. Punyalah.
Mana kalau kita berangkat malam ni tuan-tuan, malaikat ramai je temani kita. Bukan anak isteri kita, malaikat. Sejauh mata memandang, punya ramai. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, bila mana keluar saja roh tu keluar. Fatuhruju nafsahu ka'atibu rihun wajadat. Keluar itu baunya amat wangi. Allahu Akbar. Roh orang yang beriman ni tuan-tuan, roh dia bau wangi. Imbas balik tahun 1985. Ingat balik. Kenapa Ustaz? Ada seorang lelaki bernama Ibrahim Libya. Ingat balik. Ya. Terbunuh syahid dalam peristiwa Ops Lala di tempat nama dia Mamani. Orang yang tengok jenazah dia tuan-tuan kat bilik mayat, bila tarik jenazah tu, tengok keluar bau wangi. Kalaulah jasad dia tuan-tuan yang dah tak ada roh berbau wangi, bagaimana dengan roh dia? Roh orang yang takut pada Allah, kata Nabi, keluar tu daripada jasad dia, Allah ka'atibu rihun wajadah, bau dia amat wangi. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, fatong rujul bihil malaikatu, lalu malaikat ambil roh ni tadi, bawa naik ke langit. Fala ya'tuna ala jundin fima bainas samai wal ard illa qalu ma hazihi ruh. Bila mana roh tu bawa naik ke langit, setiap malaikat yang dilalui pasti mereka ni akan bertanya, ma hazihi ruh, roh siapa ni? Dia tanya. Sebab wangi sangat. Qalu, lalu malaikat yang bawa roh ni tadi, mereka menjawab, fulanun, kata dia, ni roh dia ni. Ni roh orang ni. Bukan saja sebut nama dia tuan-tuan, dia ahsanil asma'i, tetapi nama yang paling bagus sekali disebut. Contoh nama dia Samsudin bin Dirus dalam IC. Tapi orang taman pandai ni tak panggil Samsudin, orang panggil dia Pak Tih. Maka malaikat yang bawa roh ni dia akan panggil, ini roh Pak Tih. Bukan saja panggil nama dia, bukan saja disebut nama dia, tapi disebut juga seluruh kebaikan Pak Tih. Ini roh orang takut pada Allah. Ini roh orang yang yakin pada Allah. Ini roh orang yang nak kepada Quran. Ini roh orang yang takut kepada Allah. Semua-semua Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, bila mana dah bawa naik ke langit, hatta yantahu bi ila abwabis sama'id dunya. Roh itu tuan-tuan malaikat bawa naik sehingga sampai ke langit dunia. Rupanya langit kita ni tuan-tuan ada tahap dia. Dan dibuka, fayuftahu lahu, dibuka langit dunia tu, terbuka. Ya, dia ada pintu. Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz, Syekh Muzaffar dulu Ustaz, yang sewa naik sekejap tu, tumpang sekejap, yang Rusia punya tu, dia tu sampai ke langit ke tidak? Jawapan dia tidak. Tak tahulah dia singgah ke mana tuan-tuan. Ya, Allah alam, tak tahu. Sebab pintu langit ni dia ada tuan-tuan, ada pintu dia. Langit ni ada pintu. Bila mana dibuka pintu langit, berjalan roh ni tuan-tuan, malaikat bawa hatta tantahibi ila sama'i sabi'ah, sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh. Langit tu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita ajar anak kita. Ya, ada 7. Bila sampai langit yang ketujuh, fayuqalu, lalu diberitahu kepada malaikat yang bawa roh ini, uktubu kitabihi fi 'illiyin. Tulislah catatan dia, letakkan dia tu di mana? Fi 'illiyin, di tempat yang paling tinggi. Ingat balik kita pasang bendera baru, mesti nak letak tempat paling tinggi. Mana ada benda-benda, kita tengok, benda lagi tu, pasang tinggi lagi, besar lagi, panjang, benda. Itu bendera. Ini bukan bendera, roh. Kita nak roh kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala letak tuan-tuan, bukan saja roh, tetapi buku catatan kita ni, kita nak Allah Ta'ala letak di tempat yang tinggi. Kemudian bila mana tuan-tuan roh ni dah tengok dah tempat bakal dia duduk, namanya syurga. Kalau kita mulai perjalanan kita ke kampung akhirat pada malam ini, kita akan pergi ke sana. Dah tengok dah syurga. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan tuan-tuan supaya yuraddu ilal ard, kembalikan balik roh itu ke bumi. Ustaz, roh tu apa? Nyamun. Dalam bahasa kita sebut nyamun, dalam bahasa Arab disebut roh. Kembali semula roh itu ke bumi. Wa ta'alu ruhihi ila
jasadihi, dan masuk semula ruh itu ke dalam bodinya, ke dalam tubuh. Masuk. Mana kawan-kawan kita tuan-tuan yang ada di tanah kuburan itu, dia tu hidup, ruh tu masuk balik, ya? Yang kita hantar sampai tanah kubur, kemudian tuan-tuan kita masuk dia ke dalam liang lahat, ambil puluk papan, tutup, kimbukkan dia, siram puluk air, 7 langkah kita melangkah tuan-tuan. Datang kepadanya siapa? Fayatihil malakani sadidal intihar. Datang kepadanya malaikat yang amat bengis. Bila malaikat ni datang tuan-tuan, fayajlisanahu, lalu didudukkannya. Fayakulani, lalu ditanya. Rupanya tuan-tuan, malaikat ni didudukkan dulu kita. Akal akan beritahu, you Ustaz, ada hadis Nabi cerita begitu. Sebab dalam liang lahat yang kita tengok tu, liang lahat tu 1 hasta lebih je. Bagi pulak dalam tu, bagaimana boleh duduk? Sebab tu alam kubur ni tak boleh difikir dengan akal, tak boleh fikir. Yang ni yang Nabi cerita. Benda yang tak boleh dipikir oleh akal, Nabi cerita. Tuan-tuan, nak beritahu kepada akal kita yang cerita. Bila mana malaikat ni datang, lalu didudukkan kita, fayaqulani, lalu malaikat tu tanya. Soalan pertama, yang akan malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan awak? Soalan ni geleng. Tahu tak kita? Soalan pertama, man rabbuka, siapa Tuhan awak? Kemudian tuan-tuan, soalan yang kedua, wa ma dinuka, apa agama awak? Soalan yang ketiga, wa man nabiyyika, siapa nabi awak? 3 soalan. Banyak soalannya. Ni antara soalan bocor. Ya. Umur habis ke mana? Harta dapat daripada mana? Dibelanja ke mana? Semayang ketidak awal yang banyak lagi. Ini antara soalan. Fayaqulu, maka orang yang beriman, kalau kita tuan-tuan mati malam ni, kalau kita orang beriman, fayaqulu, maka kita akan jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Bila ditanya mana Rabbuka, kerana kita ni orang beriman, kita dapat jawab Rabbi Allah, kita akan jawab Allah itu Tuhan aku. Bila ditanya soalan yang kedua, wa ma dinuka, kita akan dapat jawab wa dinil Islam. Dapat jawab. Kalau bila dapat jawab, tuan-tuan, malaikat ni tanya balik, ditanya mana soalan tu bertalu-talu. Fayaqulani, lalu ditanya balik, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Ni lelaki yang diutus kepada kamu ni, kamu kenal ke tidak? Digambarkan dalam bentuk seorang lelaki tuan-tuan. Kalau malaikat ditanya, ni lelaki ni kenal ke tidak? Macam kita kan, jalan dekat Masjid Patah tu, dekat situ banyak pokok, ya, ada gambar sampai dekat pokok, gambar sampai dekat pokok sana, pokok sini. Tiba-tiba ada orang panggil kita, abang, kejap abang. Panggil. Ingat kita seorang apa kan? 5 orang apa kan? Kejap. Jadi pun datang. Kenapa encik? Dok, ni gambar siapa ni sampai dekat pokok ni? Kita cakap, ini Ustaz Rosli Jabar, kata kita. Tahu daripada mana? Dia tanya, lah, kita tak tahu ni. Saya kenal ni Ustaz Rosli Jabar ni. Setiap ada program kau mau ikut semua. Dia buat ceramah kau mau ikut, ada usrah kau mau ikut. Begitulah tuan-tuan. Bila mana ditanya kepada orang yang beriman ni, lelaki ni kenal ke tidak? Fayaqulu, dia menjawab, huwa Rasulullah. Kenapa dia dapat jawab tuan-tuan? Sebab apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia ikut. Apa yang Nabi suruh tuan-tuan, dia ikut. Dia jawab, huwa Rasulullah, dia ni Rasulullah, kata dia. Fayaqulani, lalu malaikat tu tanya balik, wa ma yadrika, awak tahu dia ni Rasulullah? Tahu, kenal dia daripada mana? Tanya juga, ya? Kenal dia daripada mana? Kemudian lelaki yang beriman dia jawab, fayaqulu ji'na bil bayinati min rabbina, kata dia, telah datang kepada kami keterangan-keterangan daripada Tuhan kami. Apa itu keterangan? Quran. Datang. Bukan saja datang, dia menjawab, fa'amantu bihi, aku beriman dengan Quran itu. Beriman, ya? Bukan saja beriman dengan Quran, wa sadaqtu, dan aku membenarkan apa yang ada dalam Quran. Allahu Akbar. Ya, hari ni orang guna Quran sumpah. Kalau bola ke, masalah bola, sumpah depan Quran. Tak kepelik. Ya, sumpah ni 3 je. Wallahi,
wa billahi wa tallahi. Ini tu Quran panggil TV tuan-tuan. Suruh fokus pada dia, masuk dalam berita, tak kepeli. Siapa ajar begitu? Mana ada? Ya. Ulama ajar pada kita tuan-tuan. Ulama ni siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. Bersumpah ni 3. Ya. Wallahi wa billahi wa tallahi. Begitulah tuan-tuan, orang yang yakin dengan Quran, dia ni dapat jawab. Kerana apa? Fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku beriman dengan Quran dan aku membenarkan apa yang ada di dalamnya. Bila confirm dia dapat jawab tuan-tuan, tiba-tiba wa yunadi munadi minas samai. Tiba-tiba tuan-tuan terdengar satu seruan daripada langit mengatakan, qad sadaqa abdi. Hamba aku yang sebut jawapan tu tadi, jawapan dia semua betul. Tiba-tiba suara keluar daripada langit. Kemudian tuan-tuan, apa berlaku kepada orang yang beriman ini? Fa'afrasuhu minal jannah. Lalu dibentangkan baginya hamparan minal jannah daripada syurga. Makna kubur dia tuan-tuan Allah Ta'ala bentangkan dengan karti, dengan tilang. Ni kawan kita yang dah meninggal, takut pada Allah, nak ke Islam, tiba-tiba meninggal. Malam ini dia duduk di kuburan tu tuan-tuan, duduk atas katil. Bila sebut katil ada tilang, dapat tilang pun. Bukan tilang dia dapat macam baru ni. Bila ada tilang ada bantal. Bila ada bantal tuan pasti ada selimut, maknanya lengkap. Yang dapat pun tak lengkap, selimut dapat, mana ada. Kelambu dapat, mana ada. Ya? Dapat bantal 2 biji, dapat tiba-tiba dapur. Tak terpelik. Tak ikut step. Bantal masuk, bantal, tilang, katil, apa boleh ikut step. Ya? Tapi orang yang takut pada Allah, Allah Ta'ala beri dia tuan-tuan duduk dalam kuburan itu, dibentangkan baginya peralatan minal jannah daripada syurga. Allahu Akbar. Wa albasuhu minal jannah, dan dipakaikan baginya pakaian daripada syurga. Yang kita pakai malam ni macam saya pakai jubah warna kumpul, ini pakaian dunia buatan manusia. Bila sebut pakaian dunia buatan manusia tuan-tuan, dia akan sampai satu peringkat warna dia ni luntur, last kali dia rumput. Tapi kawan kita yang mati, yang duduk di kuburan malam ni tuan-tuan, bukan saja duduk atas katil syurga, tetapi dipakaikan pakaian yang datang daripada syurga. Allah. Kemudian kata Nabi lagi, wa aruhu manzilihi minha, dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Dapat tengok kan? Belum duduk lagi, dapat tengok. Allah Ta'ala buka pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali. Kemudian tuan-tuan, wa yufsahu lahu maddul basarihi, lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Punya luas. Ya. Kan kita pergi padang kan, yang fikir dua tu, tengok luasnya, tak luas lagi kubur. Orang yang takut pada Allah, kubur dia sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ni dono ustaz. Ibarat tuan-tuan kita pergi Teluk Cempedak dekat Kuantan. Ya. Pandang ke tengah laut, kita tengok sayur je nampak cerobong, apa, kapal laut tengah-tengah ni. Itu pun kita rasa, luasnya lah laut ni. Belum luas lagi. Ya. Yang ni tuan-tuan bukan manusia yang cakap, tetapi Nabi yang cakap. Bila Nabi cakap tuan-tuan, perkataan Nabi ini wahyu, bukan berpunca daripada nafsu dia. Maknanya kawan kita yang meninggal itu duduk di kuburan, kubur dia sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Kemudian wa yamsilu amalihi lahu fi suratin rajulin, lalu didatangkan kepadanya amalannya dalam bentuk seorang lelaki. Datang lelaki. Ya, dia puasa dulu, dia berzakat, tolong orang susah, buang tuan-tuan apa-apa yang boleh mendatangkan kecederaan pada orang di jalanan, dia buang. Pahala itu Allah Ta'ala bentukkan dalam bentuk seorang lelaki. Utama hasanul wajh, dah seorang lelaki ni handsome pula, ya, disebut kacau. Ya. Sifat yang kedua, thayyibun raihah, baunya pula wangi. Tiga, sifat yang ketiga lelaki. Masuk sifat yang keempat, hasanus thiyab, dia pakai pula pakaian yang amat cantik. 4 sifat. Amal soleh ni tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala bentuk seorang lelaki dengan 4 sifat. Pertama kacau, yang kedua baunya wangi, yang ketiga tuan-tuan dia pakai pakaian yang amat indah. Allah.
Kemudian tuan-tuan, fayaqulu, lelaki yang kacak tadi, dia kata, absyiru, berbahagialah awak. Absyiru, berbahagialah awak, bima adallahu lak, kata dia, dengan apa yang telah Allah Ta'ala janjikan ketika awak masih hidup di dunia dahulu. Bahagialah awak, kata dia. Kemudian lelaki yang beriman yang duduk di tanah kubur ni, dia tanya, dengar duduknya atas katil syurga, pakai pakaian syurga, kemudian kawasan kubur dia luas. Tiba-tiba datang lelaki ni, beritahu berbahagialah awak. Dia pun tanya, man anta, awak ni siapa? Fayaqulu, lalu lelaki ini dia menjawab, ana amaluka soleh, kata dia, aku adalah amalan-amalan soleh yang pernah awak buat dahulu. Kemudian amal soleh ni tuan-tuan, fawallahi, dia bersumpah dengan nama Allah. Fawallahi, kata dia, aku bersumpah dengan nama Allah, ma'alimtuka, aku kenal sangat awak ni, illa kunta sari'an fi ta'atillah, kata dia, aku kenal sangat awak ni. Awak ni kalau buat taat kepada Allah, kunta sari'an, awak orang yang paling pantas sekali. Amal soleh kita cakap tadi. Awak ni kalau buat taat kepada Allah, kunta sari'an, awak orang yang paling pantas sekali. Dan awak ini kalau buat maksiat kepada Allah, kunta bati'an, awak orang yang paling takluk sekali. Dia akan beritahu kepada kita kalau kita mulai perjalanan pada malam ini. Kemudian lelaki ni tadi tuan-tuan, yang bentuk kacap ni tadi, dia beritahu balik kepada orang yang beriman, yang takut pada Allah, yang berada di tanah kuburan. Fajazakallahu khair, kata dia, balasan awak untuk hari ini, kata dia, adalah kebaikan. Kebaikan. Fayaqulu, maka tuan-tuan, orang yang beriman yang berada di tanah kuburan tadi, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, kata dia, wahai Tuhan. Dia minta dengan Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, aqimis sa'ah, segerakanlah kiamat. Kenapa yang dia nak cepat sangat kiamat? Sebab dia tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah, dan tak sabar-sabar nak masuk dalam syurga. Mana kawan-kawan kita yang meninggal itu, dia tak masuk syurga lagi, tapi dia ada di tanah perkuburan, tapi tanah kubur tu macam syurga. Allahu Akbar. Dia minta dengan Allah, ya Rabb, kata dia, aqimis sa'ah, segerakanlah kiamat, kai arji'u ila ahli wa mali, kata dia, mudah-mudahan aku dapat bertemu balik dengan keluarga aku, ahli keluarga aku, dengan isteri yang solehah, dengan anak yang solehah, dengan menantu yang solehah, nak jumpa balik. Wa mali, dan juga aku nak jumpa balik, nak lihat balik dengan harta-harta yang pernah aku laburkan ketika aku berada di dunia dahulu. Itu tuan-tuan, bagi mereka yang beriman, kalau mereka mulai perjalanan dia pada malam ini ke kampung akhir. Kalaulah orang yang jahat yang mulai perjalanan dia tuan-tuan pada malam ini, kalau dia mati malam ini ke kampung akhirat, kata Nabi SAW, juga yang akan menemani dia ialah malaikat. Malaikat itu Nabi sebut dalam satu hadis, fa in kana fajiran, kalau sekiranya orang yang mati itu orang yang jahat, orang yang derhaka, ita'i minad dunya, dan terputus hubungannya dengan alam dunia, ja'ahul malak, maka datang kepadanya malaikat, fajalasa inda raksihi, dan malaikat itu juga turut duduk di kepalanya, sama di kepala. Faqala, lalu malaikat itu akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah, kata dia, wahai jiwa yang keji, wahai jiwa yang derhaka kepada Allah, keluar Allah, minta keluar. Rupanya tuan-tuan, orang yang derhaka kepada Allah ni, rupanya dia ni bila minta roh keluar, dia tak nak keluar. Lalu malaikat ni tuan-tuan, Israel ni, dia rentak tarik. Bila rentak terbunuh, ya, cuma kita tak nampak je dengan mata kasar kita. Kalaulah nampak tuan-tuan, agaknya tak tahulah kita boleh huruf ke tidak jenazah, ya. Bila mana rentak begitu, roh tu bawa keluar, lalu turun malaikat daripada langit tuan-tuan, bawa kain kafan yang datang daripada api neraka. Allah Akbar. Lalu dia bungkus. Bila bungkus tuan-tuan, bawa naik ke langit, fala tamurru ala jundin fima bainas samai wal ard illa qalu ma hadhihi ruh habita.
Bila mana tuan-tuan malaikat yang bawa naik ke langit, setiap malaikat yang dilaluinya pasti mereka akan bertanya, roh siapa ni busuk sangat ni? Ni roh siapa? Kemudian malaikat menjawab, fayaqulu fulanun, kata dia, ni roh orang ni. Roh orang yang derhaka kepada Allah, roh orang yang tak menutup aurat, roh orang yang menolak Quran, roh orang yang macam-macam tuan-tuan disebut. Kemudian tuan-tuan, bila mana dibawa malaikat ni hatta yang taubi ila sama'i dunya, bila roh ni bawa naik ke langit sehingga sampai ke langit dunia, fala yuftahu lahum, lalu tidak dibuka baginya pintu langit. Lalu Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, rudduhu ilal ard, kembalilah balik roh orang yang derhaka kepada aku ini ke mana? Ke bumi. Bila kembali tuan-tuan, fayu'adu ilal ard, kembali dia ke bumi, fayarmi bihi minas sama, dan kembali itu dilontar, kena balik. Roh orang jahat ni bukan kau begitu, tapi kena balik. Roh daripada langit tu balik begitu. Ibaratnya kambing masuk kawasan rumah kita, mbek ya, masuk pula dalam pagar kita, kita nak alam tu tak ada, dah ambil beruti ni, kena beruti dah ya, ambil kayu tu balik. Begitulah agak ni. Roh orang yang derhaka kepada Allah, malaikat ambil roh ni tuan-tuan, balik dia minas sama'i, daripada langit, zup balik. Allahu Akbar. Wa ta'adu fihi ruhihi, dan masuklah roh itu ke dalam jasadnya, masuk semula. Bila dah masuk tuan-tuan, duduk di dalam yang lahat di kuburan, wa ya'til malakani sadidal intihar, juga datang kepadanya malaikat yang amat bengis. Sama je, keadaan dia sama ya. Wa yajlisanahu, lalu didudukkannya, duduk, kena duduk. Kan kita ni kalau pergi temu duga pun tuan-tuan, pakai blazer, pakai tie, kemudian dia dulu kata Muhammad Zamri bin Zakaria, saya sila masuk, kita pun masuk betul-betul. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, kita pun masuk ya. Bila masuk tuan-tuan, penemu berduga ni ada 3 orang. Contoh, sila duduk, dia suruh duduk. Baru tanya, takkan tiba-tiba dia tanya, awak pas ke? Takkan tanya gitu. Mesti suruh duduk dulu. Kalau tu tanya itu saya jawab, saya memang pas. Kalau tak pas, takkan ada sikit. Pas tu mana dia lulus, takkan fail. Mesti pas. Awak pas ke? Of course, exactly, saya pas. Sebab tu ada CJ ni, pas tu maksud dia apa? Lulus. Begitu malaikat ni tuan-tuan, bila mana dia datang, dia dudukkan duduk kita. Kalau kita tuan-tuan, pada malam ini kita pergi ke sana, fayaqulani, lalu malaikat ni dia tanya, mana rabbuka, siapa Tuhan awak? Soalan sama ni, siapa Tuhan awak? Wa ma dinuka, apa agama anutan awak? Lalu tuan-tuan, orang yang derhaka kepada Allah, dia menjawab, fayaqulu, kata dia, la adri, aku tak tahu, kata dia, I don't know, bahasa Inggeris, aku tak tahu. Kemudian malaikat ditanya balik, bila sebut tak tahu, tanya balik, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, ni lelaki yang diutuskan kepada kamu ni, kamu kenal ke tidak? Siapa dia ni? Lalu lelaki yang derhaka kepada Allah, dia menjawab, la adri, kata dia, aku tak tahu. Bila sebut saja tak tahu tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala perintah kepada tanah kuburan, fayudhiku alaihi qabrihi, supaya tanah itu himpit dia, kubur himpit ya, kubur tu jadi sempit ya. Apa berlaku bila kubur tu sempit? Hatta tahtalif adla'ah, sehingga berselisih tulang rusuknya. Itu tulang kan kita ni ada tulang rusuk. Bila himpit je saja tuan-tuan, tanah ni himpit, berselisih tulang rusuk, jadi begitu. Allahu Akbar. Kita terapit belakang almari pun Allah ya. Banjir baru ni tuan-tuan, almari kita jatuh ya, bangkat angkat, birat tolong angkat tu, kita duduk belakang almari, birat tolong, terapit tu kan ya, kena ke belakang dia, tolong, help, minta tolong. Itu terapit almari. Ini bukan almari, tanah amalan buruknya. Fi suratin rajulun qabih, dalam bentuk lelaki yang amat bodoh, yang dia mencuri dulu besi buruk. Sekali tuan-tuan, orang tak curi besi buruk dah, orang curi tu mental pahit pula. Dekat Huawei dah ada dah jual pengunci mental pahit, 18 ringgit.
Siapa yang belum kunci lagi ni, minta baik kunci. Saya kata rumah baru saya hilang. Derek rumah tu, habis hilang lah tu. Masya Allah, tuan-tuan. Baru seminggu pemaju pasar. Baru seminggu hilang lah tu. Ya Allah, ya Tuhanku, tuan-tuan. Mana orang-orang yang buat jahat, yang tak rasa ada Allah Taala melihat dia, tuan-tuan. Kalaulah dia tak bertaubat, esok bila mana berada di tanah kuburan, tuan-tuan, bila mana malaikat ni tanya, kita bimbang dia tak dapat jawab. Bukan saja tak dapat jawab, tuan-tuan, bila ditanya ni lelaki ni siapa ni, kenal ke tidak, dia akan jawab, la adri, aku tak tahu dia ni siapa. Kau tak tahu, kata dia. Kemudian tuan-tuan, amalan buruk dia Allah Ta'ala bentukkan dalam bentuk rajulun qabih, lelaki yang amat hodoh. Hodoh dia bukan saja hodoh, rihul qabih, baunya amat busuk. Kemudian tuan-tuan, lelaki hodoh yang busuk ini, dia berkata kepada orang yang derhaka kepada Allah ini, fayaqulu, kata dia, abshiru bi'azabillah, rasalah awak dengan azab Allah Ta'ala ini. Rasa. Diminta orang yang derhaka kepada Allah ni, dulu tak rasa-rasa, hari ni kata dia, rasalah kamu dengan azab Allah Ta'ala ini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, fa wallahi, amalan buruk ni dia bersumpah dengan nama Allah, ma'alimtuka, aku kenal sangat awak ni, kata dia, illa kunta bati'an an ta'atillah, awak ni kalau buat taat kepada Allah, awak ni orang yang paling malas sekali. Allah Akbar. Bati'an ni dalam bahasa Arab dia lambat. Mana orang yang tak nak, orang yang colah, orang yang tak mau taat kepada perintah Allah. Tetapi kata orang lelaki yang bodoh ini, kamu ni sari'an, kalau bab dia kata bab maksiat, sari'an ila maksiatillah, awak ni kalau bab maksiat kepada Allah, awaklah orang yang pantas pertama sekali. Kemudian tuan-tuan, fayufidu lahu asumma abkama, kemudian didatangkan kepadanya malaikat yang buta dan tuli. Malaikat itu dah matanya buta, telinga dia tak dengar. Biyadil marzabah, dan di tangannya ada pemukul. Malaikat, bila mana dia pukul, tuan-tuan, pukul saja, sara turaban, maka hancur menjadi tanah. Orang yang derhaka pada Allah ni, bila pukul saja, tuan-tuan, oleh malaikat ni, pukul, hancur dia. Hancur, jadi apa? Jadi tanah. Sehingga ada ulama mengatakan bila pukul tu sampai 70 hasta ke dasar tanah. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, fayadribu darbatan, bila mana dipukul dengan satu pukulan, pukul saja, tasma'uha khalaik, semua makhluk dengar. Dengan gegancung dengar, kutu babi dengar, kutu atas kepala dengar, badak sumbu dengar, buaya dengar pula. Illa sakalain, kata Nabi, kecuali dua makhluk saja yang tak dengar. Mana orang yang ada di tanah kuburan, ketua dia yang derhaka kepada Allah, bila mana dipukul dia minta tolong sakit sangat ni, kata dia, janganlah pukul aku. Tapi malaikat ni dia buta, kemudian telinga tak dengar, mintalah tolong bagaimana, ketua dia tu pukul. Pukul. Sehingga bila? Sehingga berlaku kiamat. Dan dua saja makhluk yang tak dengar. Yang pertama al-ins, manusia. Yang kedua al-jins, iaitu jins. Dan tuan-tuan, cerita ni Nabi SAW ceritakan ketika mana baginda, tuan-tuan, pergi ke satu kubur, yang mana kubur itu, tuan-tuan, belum lagi siap. Nak tunggu jenazah daripada lelaki asal. Tapi bila mana jenazah tu sampai, kubur tu tak siap lagi. Bila tak siap, tuan-tuan, Nabi tunggu. Sementara Nabi tunggu, tuan-tuan, Nabi pandang ke langit. Sejak pandang ke langit, kemudian pandang ke bumi, pandang ke langit, pandang ke bumi. Kemudian Nabi SAW, dia duduk tepi kubur. Sahabat-sahabat Nabi ni bila tengok Nabi duduk tepi kubur, mereka pun turut duduk. Lalu Nabi SAW membaca doa. Apa doa Nabi? A'udzubillah min azabillah, aku berlindung dengan Allah daripada azab Allah. Dan Nabi baca doa ni, tuan-tuan, berulang-ulang kali, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Barrah, iaitu salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi marilah, tuan-tuan, pada malam ini kita membuat persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak tahu ini.
Ya, barangkali malam ni tuan-tuan kita mulai perjalanan kita ke kampung akhirat. Barangkali malam ni. Jadi sebelum kita melangkah ke sana, mari sama-sama kita bermuhasabah. Mudah-mudahan tuan-tuan hadis yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk apa tuan-tuan, untuk lebih-lebih lagi kita takut kepada Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan kita pada malam ini ada keberkatan, insya-Allah. Jadi yang baik semuanya datang daripada Allah. Yang kurang saya mohon maafkan. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah agar sempurnakanlah penghayatan agama yang menjadi pegangan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah ya Allah hidup ini tempat untuk menambah segala kebaikan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji sama ada yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, isteri dan anak-anak kami, sahabat anda darahkan taulan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah keampunan selepas mati. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi saat-saat kematian. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab api neraka serta mendapat keampunan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.